Orang lelaki training dah. Sebab orang lelaki kena ingat kat rumah wajib jadi imam paling kurang seminggu sekali. Walaupun kita ada dekat dengan surau, dekat dengan masjid, pilih 1 minggu sekali jadi imam. Tak confident maghrib, bawa Zuhur. Senang tak bunyi. Kan? Zuhur. Yang bini lah, Zuhur beranilah cuba maghrib tengok. Kan? Tak apa, mula dengan Zuhur. Tak apa. Kan? Ia ketua keluarga. Kan? Bau betul. Kan ini manjang kan? Cuba kita jadi imam. Kita keluarga contoh, barulah sejuk rumah tu. Yang confident bawa maghrib. Macam ustaz tadi kan. Kita dah memimpin kita baca Yasin pun. Bawa maghrib, confident dia bawa maghrib. Tapi itulah tu, 20 tahun kahwin. Tak adalah ayat lain. Itulah ayat yang dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan main lagi. Inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua kan kul huwallahu ahad. Balik bini pun tergubang tadi dengar ceramah kat surau tadi, dia cakapkan penceramah tu dah beritahu kita kena ada transformasi. Abang inna a'tainakal Allah. Tukarlah ayat lain. Yalah, malam ni aku tukar. Kawan saya seorang tu malam tu Allahu akbar. Dah habis waladdallin amin. Lepas tu diam. Yang bini berdebar ni apalah ayat malam ni. Apalah ayat malam ni kan. Sana. Yasin. Panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Rupanya Yasin. Allahu akbar. Apa pendek nak bang? Baru hari pertama 1 ayat. Besok sambung ayat lain. Manggil. Tak apa, yang penting dia terjadi imam tadi. Apply. Tak main cakap-cakap lagi dah. Kena buat. Betul tak? Yang kedua, tidur sama-sama. Sibuk macam mana pun tidur sesama. Kadang-kadang yang muda ni tak ada masalah. Yang nak pencen ni kadang-kadang. Tapi tidur luar tu menyamak. Sian lelaki tu. Dah lah tak ada toto. Tidur tatika tu baring. Sejuk ambil kain ihram balik haji selubung. Yang bini nak kencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Macam jenazah rupa kawan tu dah. Yang ketiga, makan sesama. Makan sesama. Itulah kita dulu mak ayah kita sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Jangan marah. Saya dengar ni orang perempuan kat KL ni. Selalu ni dia menuntut hak persamaan tu. Kan? Dia marah suami tengok TV. Tolong mas Niahan susun pinggan lah tengok TV. Mengangkang kerja lah. Siap. Dia suami, dia VIP tu. Betul. Saya nak tanya lah, kalau tiba-tiba lah Perdana Menteri ke siapa-siapa ketua masuk dalam ni semua, bangun tak? Bangun tak saya tanya? Bangun. Cuba kalau suami balik rumah, bangun tak? Abang ni orang sadis ni. Dia kan? Patutnya yang tu kena bangun. Betul tak? Suami masuk terasa macam wakil rakyat tu. Bangun. Tak apa. Duduk. Tapi tak payahlah sampai nak sulung tu buat pengumuman kan. Mengumumkan ketibaan ayahnya pulang dari kerja. Hadirin dijemput berdiri. Itu teruk sangat lah tu kan. Makan sesama. Barulah suami tu terasa macam ketua keluarga. Alung baca doa. Abah huzur ni bergurau dia. Saya tak boleh bagi kalau anak baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Awak dah habis. Ya Allah, ada lagi. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kita pun amin. Ada lagi. Jemput makan abah, jemput makan. Ya Allah, habis semua manusia yang diajak sebelum makan ni kan. Tak apa, doa. Betul tak? Lepas tu ambil lauk, letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah. Kan susah. Betul tak? Isteri, bang nak lauk tu bang, suapkan. Kak malulah nak ngalu apa? Kau kan isteri aku kat mulut. Yelah. Kan. Bila suap anak tak pernah tengok huyuh. Tak tengok tak perganyat kawan kan. Betul. Kan? Makan sama-sama. Jangan banyak je. Masak je untuk suami. Orang perempuan yang paling senang masuk syurga. Betul. Kan peristiwa Isra Mi'raj tu ada. Nabi tinjau dalam neraka, tinjau dalam syurga. Nabi tinjau dalam syurga. Bila tinjau dalam neraka, Nabi nampak ramai orang
Saya ingatkan tak tahu-tahu. Tapi degil macam tu juga kan. Tak berkawan sinilah, tempat lain. Taat betul dengan suami ni. Suami nak masak apa, masak je. Kadang-kadang suami minta senang je bagi dia yang orang perempuan ni elakkan dahaka. Elakkan dahaka dan buat apa yang suami suka. Dia ada 10, sebenarnya saya bagi 3 je. Takutkan dah bagi semua kan dah tak nak panggil ceramah lagi dah. Yang pertama, memandang wajah suami dengan wajah mengembirakan, dapat pahala seolah-olah berzikir pada Allah Ta'ala. Balikkan buat. Yang suami ni, kau tengok aku tu, tengok abang lah, siapa lagi, anak-anak semua macam ni, kau salamat kau rasa tak lama dah ni tu. Kan. Yang kedua, masak untuk suami, dapat pahala seolah-olah mengerjakan haji dan umrah. Takkan tak nak kan. Masak untuk suami, tak payah macam tu. Masak, kadang-kadang dia minta Maggi asam laksa, masak. Tak bubuk, dah marah la ilaha illallah. Bukan susah sangat, masak ajalah. Kan? Bayangkan orang yang pergi haji, pergi umrah tu pun saya pesan. Kalau pergi umrah, pergi haji sampai kat Raudah tu jangan, dia tahulah pahalanya ibarat memetik buah-buahan di syurga. Kat Raudah tu dia bantai sujud dah lama. Jangan tamak. Sujud dah bangun bagi salam dah bagi orang lain pula. Orang Malaysia ni kadang tamak, dia bantai sujud dah lama. Orang Arab tu tak sabar, dia besar, dia langkah orang Malaysia. Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun gelap ya pula. Ya Allah, kat mana aku ni ya Allah, gelap ya Allah. Apalah ujian untuk aku ni ya Allah, gelapnya, ya Allah, gelapnya, ya Allah. Bau dah lain macam lah tu ya Allah. Pandang atas langsung menjerit. Kan? Salah. Yang kedua, masak. Yang pertama, solat sesama, tidur sesama, makan sesama. Yang keempat, jalan sesama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor, round taman sambil mengira bintang. Suami berkata, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Tengah happy sangat tu sampai simpang bocor lah tayar kan. Menolak sini kan. Tu, tapi hari ni tak ada dah, tak ada. Kan orang tu dulu cuba tengok, pegang lagi tu. Sekarang mana ada? Bila dah lama cuba tengok yang masjid. Tak cuba tengok maghrib kan. Maghrib isyak je taman masing-masing. Ni motor dia bukan peluk laki, dia pegang besi. Jangan kena, jangan kena, jangan kena. Tak peluk. Saya cakap apa pasal tak peluk? Kenapa tak peluk? Ha? Kenapa tak peluk? Saya kan dengar jawapan tu tadi. Kenapa tak peluk? Tengok kerjanya batal wuduk. Kan berlapik, berlapik. Aku suruh peluk, bukan suruh seluk. Peluk. Kalau seluk atau peranjat lagi tu, Allahu Akbar. Susah sangat. Nampak tak? 4S tu paling senang. Kan? Macam kisah Nabi Isa. Nabi Isa nak berjalan, nak musafir, ada sahabat kata, wahai Isa, boleh tak aku nak ikut kau? Sahabat tu kata, boleh, dengan syarat susah sesama, senang sesama. Boleh, boleh, insyaAllah boleh. Berjalanlah sahabat yang ikut dia. Boleh ikut dia dalam perjalanan, ikut. Allah Ta'ala uji. Masa perjalanan bawa 3 kopeng guti. 3 kopeng guti. Sampai ke satu pokok tu, berhenti, kita rehat sini sekejap. Aku nak masuk ke kampung ni. Kau nak makan, kau makanlah. Dia pun makan. Dia makan sekopeng guti, tinggal 2. Dia dah terfikir, sodak pula guti ni. Ujian pertama sampai ke dia. Ujian senang, guti ada lebih. Isa ni makan tak banyak dah. Dia tak perasan ni kan. Dia pun makan sebiji lagi. Dah tinggal sebiji. Sebenarnya Nabi Isa dah tahu. Bila Nabi Isa sampai, dia tanya, macam mana lah tinggal sekoping? Kau akan makan? Tak ada. Tak pula mengaku. Gagal dah 2 ujian. Tak apalah, sambung perjalanan. Nabi Isa kata, siapa pula yang makan? Tak tahu, memang 2 kan. Menipu lah tu. Jalan, terserompak dengan seekor biawak dop yang dah mati. Biawak dop kat tanah, kat padang pasir kan, biasa jumpa biawak dop kan. Jumpa biawak, lah dah mati dah, wahai Isa. Nabi Isa ambil, baca doa, tiup sikit, gosok-gosok kepala biawak tu. Mau ngelinting-ngelinting, hidup dia balik. Hui, hidup dia balik.
Heran dengan kau. Heranlah. Itu tak heran. Habis tu, yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku tu. Kau makan kan? Tak. Yang ngaku ni tu. Tak ngaku. Jalan. Tak apa, sambung jalan. Jalan sampai ke sebatang sungai. Kita nak nyeberang sungai ni. Macam mana nak nyeberang ni, wahai Isa? Luas sungai ni, jauh ni. Apa, tak ada sampan, tak ada rakit. Macam mana? Tak apa, kau ikut aku. Nabi Isa doa, ya, faham? Jalan. Berjalan atas air sampai seberang. Handai. Boleh jalan. Apa yang kau heran? Boleh jalan atas air. Itu tak heran tu dah. Habis tu, yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Kau makan kan? Tak. Yang ngaku itu dah. Pak, Allah Ta'ala uji. Kehidupan kita pun memang ada orang macam ni. Jalan. Sudah jumpa dengan 3 guni omeh. 3 guni. 1, 2, 3. Ponoh dia omeh. Omeh, wahai Isa. Macam mana ni? Kita bagi 2. Jangan, Nabi Isa tu. Kita bagi 3. Macam mana pula? Kau ambil 1. Lagi, aku ambil 1. 1 lagi, bagi ke orang yang makan roti 1 lagi. Ada naik makan tu, ngaku dah. Langsung ngaku. Sahakap lah, tamak ambil deh. Sudah Nabi Isa tanya satu soalan. Aku tak nak omeh ni pun sebenarnya. Sebab omeh ni akan melambekkan perjalanan aku. Kau nak ikut aku, kau nak omeh ni. Wahai Isa, aku nak omeh ni. Gagal level, tak apa. Kau tinggal dengan omeh ni. Nabi Isa pun jalan. Bila Nabi Isa jalan, serompak berselisih dengan 2 penyamun. Penyamun sampai ke tempat itu, tak sampai berunding kawan ni. Lah kau nak tikam, mati. Penyamun ni pula mengambil alih watak utama dalam cerita ni. Penyamun tu, banyak omeh ni. Borek lah. Tak apa, kita kena ada tenaga ni. Itulah, kau lapar tak? Lapar. Kau nak kumpul tenaga lu macam ni. Kau pergi cek uti dan jaga omeh. Setuju? Yang seorang pergi cek uti kek pakan. Yang dia tunggu kek omeh tu. Dalam dia menunggu-nunggu ke omeh tu terdotik dan kepala. Ini kalau aku sapu seorang ni kayu ni. Tak boleh jadi ni. Dia pun menyuruk balik pokok, tunggu kawan ni sampai naik kuda bawa roti ni. Daripada belakang zap dia tikam kawan ni. Mati penyamun seorang. Berterabur roti yang bawa tampokan tu. Jadi dia pun rasa dia dah selamat. Lepas tu dia lapar lagi, dia ambil roti. Kosan ni kawan tu kek pokan. Banyak tu omeh tu tadi. Kalau dia ambil seorang, untung diracun ni sesiap roti tu. Dia makan roti tu habis, sudah semua mati. Nabi Isa datang balik. Nabi Isa tanya, adakah kamu bahagia? Kita lihat berapa ramai orang yang dalam kisah ni gagal dalam ujian. Ujian senang, ujian cukup, ujian tamak, semua ada. Mak nak bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi mak nak bacaan Syekh Musyari Al-Fasi mak. Masya Allah. Ada tak kita pergi? Alhamdulillah kita pergi. Itu seni. Jangan dielak tu. Kotak seni ada dalam jiwa kita. Macam kalau lagu Tegar tu, kalau adik-adik nyanyi, adik boleh nyanyi tak ada masalah, tapi adik kena tukar lirik lah. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Dulunya aku memang berat nak semayang, puasa aku pun selalu lintang pukang. Dulu ku rasa tak bimbang, sekarang dah makin matang. Hidupku dulunya seorang mat rempit pulang malam, selalu bawa awang taruhan memburu nama serta gelaran menjadi raja jalanan. Sekarang kakiku tak boleh jalan-jalan, tangan pula semacam terkena recehan kerana terlibat dalam kemalangan. Aduhai, hukum dah sampai. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu bersetan, sekarang dah berserban. Dulu tak kenal Tuhan, sekarang dah mula baca Quran. Hijrahku bukan hanya seorang pengamin, tetapi fahami apa yang kita amin. Pohon doa untuk kuatkan hati. Selamat dunia dan ukhrawi, selamat dunia dan ukhrawi, selamat dunia dan ukhrawi. Allahu Akbar.
Apa kau orang yang mengejek orang mengamalkan sunnah seperti simpan janggut, dia kata macam kambing. Apa yang kita perlu buat pada dia? Adakah perlu sabar atau pukul dia? Dia nak katak saja. Baik. Disebut dalam kitab-kitab akidah, di antaranya Syarah Fiqhul Akbar, menyatakan siapa yang mempersendakan sunnah atau merengah-rengah, manistahza'a, barang siapa yang buat rengah-rengah, mempermain-mainkan bisunnatin, dengan satu sunnah, nampak, min sunani Rasulullah, daripada sunnah-sunnah Rasulullah, faqad kafara, maka dia telah menjadi kafir. Orang itu batal akidahnya serta merta. Itu asas hukum. Faham tak? Tak jawab lagi. Basic hukuman. Siapa mempersendakan sunnah, nak rengah-rengahkan sunnah, sindir, hina dan sebagainya, jadi kafir serta merta, automatic, on the spot, di atas okam. Faham? Tak tunggu lama. Dengan nak kait dengan soalan, adakah bila dia tengok kawan dia persimpan janggut, Allah, janggut macam kambing ni, adakah jadi kafir? Gitu tak jadi. Nah, kawan dia khabar jangan kata gitu, janggut ini sunnah Nabi. Faham? Dia dengar gitu, sunnah apa? Simpan janggut, sunnah kambing, baru jadi kafir. Nampak lagi? Jadi mula-mula dia tak hina sunnah, dia hina janggut kawan dia. Hina janggut kawan haram, tidak jadi kafir, tidak batal akidah. Tapi bila kawan ni sudah terang, nak bahawa janggut ini sunnah Nabi, sunnah apa? Sunnah kambing, dia kata. Maka di situlah bila dia telah faham janggut sunnah, masih lagi dia hina, maka batal Islam serta merta, wajib ditanam di perkuburan bukan Islam jika mati. Haram ditanam di kubur orang Islam. Setengahnya buat main jilat jari, lepas makan sunnah jilat jari. Maka bila dia tengok jilat jari, dia kata kotor jilat jari. Hukumnya haram kerana menghina amalan perbuatan yang baik kawan dia buat. Kawan dia kata tak boleh kata gitu, jilat jari ni sunnah Nabi. Dijawab juga, jilat jari ni sunnah apa? Aku tengok pengotor, dia kata. Jadi kafir pada ketika itu juga. Nah, ulama dah cara dah masalah jadi kafir tu. Ulama cara masalah jika ditanam mayatnya di kubur Islam, sedangkan dia pernah menghina jilat jari, pernah menghina selbang atau janggut, adakah wajib digali semula mayat? Ulama jawab, sepakat mesti gali semula mayat dan dibuang ke tempat lain. Dia harus diberi makan kepada anjing yang liar. Astagfirullahaladzim. Mayat orang hina sunnah boleh beri makan ke anjing, tak wajib tanam. Dan kalau tanam kubur Islam, kena gali semula dengan berdosa. Mak tu kalau kita nak hina, dasar hina sunnah. Kita tak pakai serban tak apa, kita tak ada janggut tak apa, kita tak pakai piyah tak apa, tak pakai jubah tak apa, kita pakai topi sundu je, pakai baju dangri je, pakai seluar hip-hop je, kocek neleh macam nak berok tu. Nah, tapi bila tengok orang pakai sunnah, kita tak hina. Kerana ni pakaian Rasulullah. Rasulullah ni bukan Nabi dia, Nabi aku juga. Aku rek-rek pun Nabi aku Rasulullah, aku rokeh pun Nabi aku Rasulullah, Nabi yang sama. Maka gitu syurga balasan. Faham? Jangan hina. Nak hina benda lain boleh. Soalan seterusnya, apa hukum menyuruh Tok Bomo beri tunjuk harta karun yang tersembunyi seperti emas untuk diambil? Dia jumpa Tok Bomo, suruh Tok Bomo tunjuk arah mana ada harta karun. Bila ambil jadi kaya kita. Jadi hukumnya harta ni tak ada salah nak kaya. Nah, kalau kita jumpa harta karun, boleh kita bayar zakat 20%. Nyak tu harta karun 20%. Kita gali di rumah, belakang rumah. Nak tanam ubi. Tengok emas. Hak zaman dululah, zaman orang kafir. Jangan emas orang sebelah taruh. Bos itu. Hak ada tanda-tanda bukan milik orang Islam. Katakan nilai sejuta, zakat 200,000. Tak payah cukup hau, kena bayar selalu. Banyaknya zakat. Dah apa yang mu bergaluh ingat boleh free. Sayang nak bagi orang 200,000, mu 800,000. Berdekut lagi. Ingat tu 10% zakat. 20%, 1/5, 20%.
Baik, dia nak minta harta karun. Disuruh Tok Bomo tunjuk kat dia nak cari harta karun. Dia kata haram. Apa hukumnya? Hukumnya Tok Bomo ni yang bodoh. Yang pergi kabur ke dia apa? Dah kalau mu pandai tunjuk harta karun, mu tunjuk ke diri mu, anak-anak mu basak terai lagi. Nah, mu faham buat mula buat anak beranak Tok Bomo. Ni Tok Bomo tukang tunjuk harta karun, pakai on dakak buruk je. Ha tak? Dah kalau mu pandai Bomo sungguh, mu dia tu cari sendiri ya. Apa pergi kabur orang? Maknanya nawak. Nyaruk saja. Faham? Boleh kabur nombor ekor apa semua betul kalau ke first prize sama kalau Tok Bomo ni. Tok Bomo rumah macam dua ayam. Dah kalau boleh kabur nombor lah temu tikam dulu. Nak biar menang. Maknanya banyak ngaruk. Nah. Tu kalau nak lepas orang kena pandai kau. Nah, kita pergi dekat kedai-kedai supermarket apa semua, dia keping kita obat jerawat. Sesga lah perempuan tu. Kalau seksi-seksi kan, supermarket besar-besar. Dia tengok kita jerawat dia suti, dia tunjuk dia keping gini abang belilah ni dia molek sungguh 49 rial. Baik jerawat jadi licin. Muka dia besar-besar sumbu basikai jerawat. Dah kita percaya. Memang kita dah percaya. Kalau molek mu pakai mu dulu tu kata. Ni kita juga. Malaikat Tok Bomo ni yang boleh tunjuk harta karun dia bakal helikopter. Lain. Boleh tahan kira. Nah. Ni motorika buruk lah. Kata apa je keke pergi. Nah. Benarkah ada hadis yang kata kalau bersetubuh bagi suami isteri boleh menyebabkan syaitan mati? Apakah beza syaitan dengan jin? Makhluk ni boleh mati tak? Janggut ustaz comel. Benda ni kalau mandi wajib kena basuh juga ke janggut tu? Berat mu ni. Dia kata ada tak hadis yang mengatakan bila sepasang suami isteri bersetubuh syaitan mati? Jawabnya kalau lapar macam tu tak ada. Tapi kalau maknanya sahih, syaitan cukup marah kalau orang menikah. Dia tak mahu kita bernikah. Dia nak kita menulaskan kehendak nafsu, tapi bukan dengan jalan nikah. Faham? Allah cipta manusia ni dua jenis je. Nampak? Laki-laki, perempuan. Sampai masa umur mereka akan rasa suka untuk menjadi pasangan. Faham? Tak kira siapa-siapa pun Tok Imam ke Tok Bilal ke Tok Sawat Lebah. Dia memang lumrah dia panggil. Faham? Jadi sampai masa dia kena duduk berdua, maka Allah cerdik, dia hakim. Oleh kerana itu ditasyri'kan nikah, disyariatkan pernikahan. Sampai masa mu nak duduk dua orang, mu nak seronok, nak galak, akad nikah. Syaitan bila akad nikah halal, dia tak suka, dia nak haram. Bila haram masuk neraka. Tujuan nak ramah teman dia dalam neraka. Dia garanti dah masuk neraka. Jadi bila pada masuk seorang, baik masuk ramah. Tu kaedah dia, faham? Jadi dia asuk, nak seronok boleh, jangan nikah. Sebab tu cukup menangis syaitan apabila kita bernikah. Bukan mati, menikah. Nampak? Bila kita setubuh isteri kita, seolah-olah dia sudah mati kerana terlampau sakit. Faham? Sebab apa? Kandak dia orang tak turut. Dan kalau kamat sangat orang, kalau nak satu-satu benda, nak tiba-tiba ayah dia tak tunai, pesang dia macam nak mati. Nak? Maka syaitan maknanya macam mati dah. Batu kahwin, jangan tak kahwin. Kahwin lagi? Kahwin tak? Berapa kali? Sekali ya? Tak apalah. Kita pakai selipar, kalau sebelah dah sedap jalan. Mesti dua belah. Faham? Understand? Tak faham? Berat dandang. Kaki dua ada kaki. Kasut dua. Balik lagi pakai sebelah. Sebelah pegang di tangan kasut.
Sedap tak jalan? Tak sedap? Kahwin kena dua kan? Orang puan marah kata gini tau. Orang puan memang dia cemburu bab ni, kahwin dua dia marah dia. Dia mati dah bangun mula. Orang puan tau. Marah benda kau, biar dia kahwin lah. Asal dia mampu, tak mampu kita tolong nasihat. Jangan nak mengada bang. Maka kadang-kadang aku tak cukup, mu nak beri, mu nak kahwin dua. Kita tolong nasihat. Tapi kalau dia mampu, kau pandai dia lah. Tapi gitulah. Tuhan beri kau perempuan ni lemah segala-galanya, belajar lemah, tangan lemah, kaki lemah, togok belaka. Orang lelaki gagah, backhand, tengok jangguk, misal macam tanduk khubah misal. Tapi tak berani juga dengan isteri dia. Tu kelebihan orang puang. Kita puji waktu lah. Nampak lembek menang dengan suami dia. Tok guru silap. Oh hebat. Bini. Tak cerita. Tu kehebatan orang puang. Rahsia dia yang tahu. Tok Imam tengok serbang serung Tok Imam. Ekor pakak punggung ni. Takbir. Allahu Akbar. Bini tak kau. Bukan dak ogok Tok Imam, kelebihan kaum wanita. Nampak dia lembek tapi dia boleh kontrol lagi. Jadi syaitan marah kalau kita buat benda yang halal, maka menangis dia. Siapa nak pasang-pasang ke diri, apatah lagi kalau dia jimak. Kerana kalau jimak dalam keadaan halal, maka hilang satu lagi teman syaitan dalam neraka. Sebab bila kawan lelaki dengan perempuan, motif dia jimak. Kalau dalam nikah halal, dalam tak nikah zina. Benda yang sama saja. Nampak konsep sama, perasaan pun sama. Cuma ni halal di sisi syarak, kalau haram di sisi syarak. Seorang tu bila dia taubat tapi lepas tu seminggu, sebulan lepas tu dia buat pula. Adakah dia tergolong orang yang main-main taubat? Jawabnya tidak. Kalau masa bertaubat dia sungguh. Dia taubat sungguh dah, menangis-nangis, sedih berjebek sampai jadi belong minggu ni. Tapi dia tak ingat lala terbuat pula. Dia telah diterima taubatnya hak lepas. Hak ni berdosa pula, faham? Orang yang bermain dengan taubat, masa dia bertaubat tu dia main-main. Dia berlebih kurang. Tidak bersungguh-sungguh. Atau diandaikan kalau ada peluang nak buat lagi hari ni taubat dulu. Itu orang bermain dengan taubat. Sebab kecuali Nabi, kecuali Rasul, kita ni memang mengulang-ulang dosa. Itulah tanda kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia ini sangat lemah. Nabi lain, dibelah dada, wak keluar jantung, bersih dengan air Zam-Zam. Kita ada belah tak? Tak ada. Batu banyak salah kita. Apakah hukum mandi telanjang? Ni isteri tanya. Pasal dia kata suami saya tadi. Lepas tu dia pula tanya. Maknanya dia juga isteri lah. Bahaya ni main mandi-mandi telanjang ni. Jawabnya, ada dua pandangan ulama berkenaan mandi telanjang. Yang pertama sekali, iaitulah haram dan berdosa besar. Kena laknat kalau mandi telanjang luar tu. Itu biar selesai dulu. Selesai masalah. Tak mandi telanjang dalam bilik air atau dalam tempat yang tak ada orang nampak. Dua pendapat yang terkenal. Satu mengatakan makruh, yang kedua mengatakan harus. Dua-dua ni ada sandaran belaka. Nak ikut mana-mana boleh. Ini pandangan fuqaha. Faham tak? Yang kata haram depan orang ramai di mandi telanjang. Di mandi kat kolah sejik. Nampak tu siap mandi telanjang. Tak boleh. Walaupun separuh telanjang macam kolam renang tu, kalau capur tu haram tak boleh. Nampak? Jadi mana dalam bilik tak ada masalah. Kalau saya kata dalam bilik air, dalam rumah pun boleh. Hukumnya makruh kalau bukan hajat. Bila berhajat, harus kita telanjang.
Kalau tak berhajat, makruh. Saja-saja duduk di rumah kan. Hari tak kerja, hari Minggu. Nak pergi jalan main golf pula, hujan. Nak gitu, bini tak ada balik kampung. Anak-anak boleh pergi jalan kamera Helen. Ayah duduk seorang di rumah, lanjang. Wah. Nak apa? Dah mu tanya, aku jawab. Jadi kalau saja-saja gitu, makruh. Makruh, kan ini tak ada hajat. Tengok di malaikat komang sebenar gitu. Makruh. Dalam kitab-kitab banyak, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam Hasyiah bagi apa benda ni, Ali Syuhra Malisi, saja-saja makruh. Syarat makruh tak ada orang tengok. Panas sangat, ada kalau panas. Rumah ada aircon tak apa, musim panas. Dia buka kipas dalam bilik, panas. Buka luar, kipas pun jadi panas. Akhirnya, gini rumah kecil sikit macam rumah pelik. Dia pun pelanjang, duduk tengah rumah tidur itu. Lega. Hukumnya harus, kerana untuk menyejukkan diri. Sebutlah kitab fiqh, harus, kerana terlalu panas, dia pun telanjang nak menyejukkan diri, harus. Tapi jangan ada kunci pintu pelik. Sama mari orang cek bil air. Terkejut dia dah, mana je kekil telanjang. Bila haram, kait haram dengan aurat, bukan kait dengan telanjang. Kerana aurat ni makna ma yajibu satruhu, anggota yang wajib tutup. Tutup dari apa? Tutup dari kucing, tak wajib. Tutup dari ikan dalam akuarium, tak wajib. Tak? Tutup dari malaikat, tak wajib. Sunat tutup dari malaikat. Tutup daripada pandangan orang yang haram melihat. Itu makna aurat. Jadi kalau tak ada orang yang melihat, kata ulama, luar rumah telanjang makruh, tak haram. Dia duduk luar rumah, rumah ni sebuah diri. Nampak? Jauh daripada rumah dia tu 10 batu baru orang kampung. Orang nak mari ke rumah dia tu nampak kereta lalu atas batas. Jadi dia dah masuk pakai seluar. Jadi dia telanjang di luar rumah, di halaman, makruh kata ulama. Bapa dah haram, tak ada orang, dia seorang. Dia nak main mesin rupuk telanjang. Tak ada orang. Nanti bahayalah, takut mengecik mata tu. Itu kaedah. Jadi hak haram bila ada mata yang melihat. Bila ada mata yang melihat, haram. Walaupun dalam bilik air, tapi nampak haram. Tak ada orang dalam bilik air, haram tak telanjang? Ada dua orang yang tak haram kita telanjang depan dia. Suami depan isteri, isteri depan suami, atau budak yang kecil lagi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Awitiflil lam yazharu ala auratin nisa." Anak kita yang masih kecil tak reti bab aurat. Faham? Tak ada masalah. Ayah masuk dalam bilik air, mandi telanjang, gonyong. Anak dia hak kecil lagi, umur baru 2 tahun, dia mandi dalam besen sebelah. Itik 2 ekor duk main dalam besen. Anak 2 tahun tengok ayah telanjang, dia pelik tak? Pasal apa? Dia baru 2 tahun. Faham tak? Tak haram. Tapi kalau dia jauh tadika dah, dia tengok, dia katok dengan cetong. Terus nak bagi awal gitu. Jadi gitu, itu kaedah. Ataupun suami isteri mandi tak ada masalah, dan isteri dan suami tidak ada aurat. InsyaAllah kita akan jawab lagi yang berbaki ini pada esok pula 12.30 di Masjid Al-Azim Pandan Indah.